Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bertemu sekali lagi dalam agenda Wani khas sempena kita menyambut Hari Raya Idul Adha, dan pada malam ini sempena dengan umat Islam yang diberi peluang dengan kebenaran khas, Kerajaan Arab Saudi sudah pun melakukan wukuf di Padang Arafah. Kita tidak tahu jumlah sebenarnya berapa yang dibenarkan, termasuklah dari luar negara. Tetapi apapun, inilah normal baru kita menyambut ibadah haji, dan pastinya ada perasaan yang benar-benar berbeza bagi mereka yang sudah pun menunaikan haji, dan juga mereka yang sepatutnya berpeluang ke Tanah Suci tahun ini tidak dapat ke Tanah Suci, apatah lagi dalam situasi wukuf pada hari ini, dan esok kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha. Jadi apapun, kami di Agenda Wani akan terus membincangkan perkara ini, bagaimana kita menyambut Idul Adha, dan juga kita mengimbau bagaimana perasaan kita menyambut suasana ibadah haji dalam keadaan pandemik COVID-19 masih berada di keliling kita. Jadi untuk melihat dan juga membincangkan perkara ini, sambil-sambil anda bersiap siaga untuk menyambut Hari Raya Idul Adha esok, saya tidak kesorangan di studio. Rakan kami yang sentiasa memberikan ibrah ataupun pencerahan berkaitan hal-hal agama, Ustaz Fawaz Fadil. Selamat datang Ustaz. Ya, selamat jemput. Ustaz Fawaz, ada kelainan tak rasa malam ini kita menyambut malam Idul Adha, besok kita nak raya, tetapi suasananya kita tidak dapat secara langsung pun, kita tak tahu bagaimana situasi di Padang Arafah, bagaimana mereka berwukuf, berapa jumlah sebenarnya. Ada perasaan berbeza tak Ustaz Fawaz? Saya rasa sangat berbeza, sebab kita kalau tak pergi haji, kita hantar orang pergi haji. Betul. Kan, dan kita minta doa pula. Sekarang ni tak tahu nak wakil kat siapa. Jadi tetapi sebenarnya perubahan ini ia merupakan satu tabiat alam. Mungkin di sana hikmah Allah Taala nak pulihkan bumi ini supaya kita dapat melihat baru, dan untuk menjadikan jiwa kita ni sentiasa dekat dengan Allah, lebih dekat dengan daripada Kaabah ataupun bumi Mekah tersebut. Jadi kita boleh jadikan ibadat ini dalam bentuk yang aktif secara praktikal ataupun dalam bentuk meninggalkan. Jadi saya rasa ini satu benda dugaan yang besar untuk kita nak cari di mana kemanisan ibadat tersebut. Tetapi apa pun kita tidak dapat melupakan bahawa ibadah haji ini sebagai rukun Islam yang kelima sangat-sangat ada istimewanya. Sangat istimewa sebab Allah Taala menjadikan hati-hati orang beriman rindu kepada Baitillahil Haram. Cuma kita tak boleh nak menjadikan ia sebagai matlamat asasi, kerana kita ada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini sebagai satu orang kata pengajaran kepada kita, bila kita tidak berinteraksi dengan alam, maka sampai ibadat pun tak boleh nak buat. Saya rasa di antara benda yang paling penting, matlamat ibrah yang kita dapat, iaitu kita, termasuk saya sekali, gagal berinteraksi dengan bumi yang baik. Dan itu yang kita lalui sekarang. Ya, sangat. Tak tahu bila berakhir. Betul. Ustaz Fawaz, pastinya juga ibadah haji ini wajib dilakukan oleh setiap umat Islam jika yang berkemampuan. Betul. Itu sudah ditetapkan dalam syariat. Betul. Tetapi kita pun sedia maklum, kerajaan terpaksa membuat keputusan yang besar. Betul. Untuk tahun ini sangat haji memilukan. Saya rasa dekat 30,000. Ya, yang sepatutnya sudah sampai ke sana. Sudah sampai ke sana, sedang bertalbiyah, sedang berdoa di Padang Arafah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Kita pun duk kira doa sepatutnya. Tetapi itu yang dikatakan kuasa Allah, wa huwal qahiru fawqa ibadi. Adakah kerinduan bagi setiap jemaah yang sepatutnya sudah pun berada di tanah wukuf ataupun di Arafah sekarang, tetapi tidak dapat ke sana, haji ditangguhkan, mungkin tahun hadapan kita tidak tahu. Tahun depan pun saya dengar maklumat, belum lagi yang 30,000 itu dapat tempat lagi. Sebab kita tak tahu kota kita berapa. Jadi bagaimana kita nak melayani perasaan itu? Ya, perasaan itu dapat layani dengan kita zikrullah. Saya bagi contoh kias saya analogi. Bila orang perempuan tak boleh sembahyang. Tak boleh sembahyang sebab ada haid dan nifas. Ulama kata apa? Bila waktu sembahyang tu ganti dengan zikir. Jadi katalah sembahyang masuk 1:30, okey. 1:30 tu dia berdiri dekat dia punya musalla di rumah. So dia berzikir dalam 5 minit, 10 minit untuk dia melayani perasaan rindu kepada sembahyang. Ataupun melayani perasaan rindu kepada baca Quran. Begitu kita. Mungkin di waktu wukuf itu kita gantikan dengan kita berdoa di rumah, kita meminta ampun kepada Allah. Mungkin halangan-halangan ini menunjukkan dosa jemaah, bukan dosa individu. Ini adalah dosa umat Islam. Yang Allah turunkan, semua kena bertaubat, daripada atasnya sampai ke bawahnya. Daripada ulama'nya, daripada orang biasanya. Kerana kita gagal melaksanakan risalah Allah. Itu yang saya nampak. Tetapi Ustaz Fawaz, tak sama. Kita berada di Arafah, di Padang Arafah, berwukuf, bermunajat, berbanding kita bermunajat di rumah. Itu jiwa.
Sebab tu saya bagi cerita satu ulama nama dia Muhammad Iqbal. Dia pun tak boleh pergi haji seumur hidup kerana dia lumpuh. Jadi kerinduan itu dia tulis buku. Membuat-buat, maka dia takbirkan kerinduannya pada buku yang bertajuk Perjalananku ke Madinah. Oh, hebat. So kita boleh luahkan perasaan di Facebook, luahkan perasaan di IG, luahkan perasaan dalam sembahyang kita. Ya Allah, aku rindu sangat. Kerana Allah Ta'ala yang menjadikan berkat doa Nabi Ibrahim, hati-hati orang beriman rindu kepada Kaabah. So ini satu benda yang normal. Seperti kata penyair, amuru ala diyari laila uqabbidu dzal jidara wa dzal jidara wa ma hubbu diyari syaghafna qalbi walakin hubba masakana diyara. Saya bagi syair Arab sikit. Hebat. Saya berjalan di rumah Laila dan saya mencium dinding-dinding rumah Laila. Bukan cinta kepada rumah Laila tapi kepada penghuninya. So Kaabah itu ibarat rumah saja. Tapi yang kita rindu adalah pemilik rumah tersebut. So kita boleh ubah jiwa kita dengan merasakan insya-Allah kalau aku tak dapat berjalan dengan badan, aku berjalan dengan jiwa aku. So itu tidak ada halangan untuk kita membayangkan kita berada di Arafah. Itu merupakan satu percintaan kita dengan Tuhan. So itu di antara benda yang kita boleh merawat jiwa kita. Saya tahu ramai orang tua-tua yang sudah himpun duit, kadang-kadang berpuluh tahun menangis. Tambah tengok gambar pula orang tengah tawaf dah mungkin berapa ribu saja. Peluang untuk mencium Al-Hajarul Aswad sangat mudah. Tak ada macam komplit seperti dulu. Allah, dengki itu akan wujud. Tapi dengki yang positif. So kita rawat dengan kita minta ampun kepada Allah. Dan sebahagian wang kecil yang kita mungkin bawa ke Mekah, kita infakkan kepada orang miskin. Kerana tak mampu tawaf di Kaabah, kita tawaf manusia. Itu juga rawatan. Ya. Dan pahalanya kata Imam Ghazali sama dengan kita pergi haji. Oh, hebat. Ya. Ustaz Fawaz. Ya. Bagi yang berpeluang, kita tidak tahu berapa ramai yang dibenarkan kerajaan Arab Saudi, haji tetap diteruskan. Ya. Apa orang kata pun roh yang kita boleh baca daripada ini? Inilah kebersamaan. Orang yang pergi haji yang diberi peluang oleh Allah berdoa untuk semua orang yang terhalang. Sebab kita umat Islam ini adalah satu anggota badan yang sampai ke sana doakan kita. Tak kiralah dia tu daripada Pakistan ke, dia daripada mana-mana negara ke, dia berdoa untuk rakyat Malaysia. Dia berdoa untuk rakyat Bangladesh. Dia berdoa untuk rakyat Palestin. Itulah jiwa umat Islam walaupun kita dipisahkan oleh geografi, tetapi akidah kita tidak ada pemisahan. So mereka boleh berdoa kepada kita, semoga Allah mengangkat bala ini. Bala ini agak lama sebab Allah Ta'ala bila turunkan bala yang besar, dia makan masa lama. Selalunya macam tu. Dia mengambil masa yang lama untuk pemulihan sehingga kita benar-benar insaf. So, tahun depan kita tak tahu lagi. Semua bila tanya menteri pun tak tahu lagi. So, ini di antara benda yang mengkaburkan kita. Tapi kita mesti berjalan seperti mana ikan di celah-celah ombak yang kuat. Pastinya kerajaan Arab Saudi membuat keputusan yang besar juga ya, untuk tidak membenarkan secara normal itu. Sebab melibatkan ekonomi, melibatkan semua peniaga-peniaga. Dan ini satu benda yang menunjukkan bahawa bumi ini yang paling penting adalah manusia. Sebab bila kita tidak mampu menjaga manusia, apa pun tidak boleh kita buat. Termasuklah perkembangan ekonomi dan juga ibadat yang semua orang dah bersiap sedia. Dan tetapi alhamdulillah cara hukumnya paling kurang ada juga orang yang menghidupkan Kaabah. Walaupun jumlah yang kecil. Kerana itu merupakan fardu kifayah. Itu sebagai kegembiraan kita. Kita tak mampu, kita seronok tengok ada juga orang yang tawaf di Kaabah. Ustaz Fawaz, apabila visual di kalangan mereka yang berpeluanglah bertuah, terutamanya di kalangan pekerja, petugas-petugas Masjidil Haram dan juga pihak kerajaan Arab Saudi dipost di dalam sosial media, pastinya kita terasa orang kata pun dengki. Ya, mesti. Ada rasa macam orang kata pun iri cemburu, hati. Ya. Cemburu. Ya. Jadi bagaimana kita nak menghilangkan cemburu itu ke cemburu yang positif? Ya, cemburu yang positif itu kita banyakkan berdoa. Sebab Nabi kata apa? Dua cemburu yang kita boleh makna cemburu. Di antaranya nikmat yang Allah kurniakan dari segi harta dan juga ilmu. So ini Allah kurniakan ibadat yang kita, ya Allah, kalau aku dihalang pada tahun ini, janganlah halang untuk tahun depan. Seterusnya. Ya, sebab kadang-kadang halangan Allah itu merupakan hadiah. Seperti kata ulama tasawuf, al-man'u minallahi manhun. Halangan daripada Allah itu adalah hadiah. Dan pemberian daripada Allah itu merupakan mungkin pengharaman rahmat. Kadang-kadang kita tak nampak rahsia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Saya tanya cerita Abdullah bin Mubarak, perjalanan ke haji. Tiba-tiba di tengah jalan dia jumpa dia janda, dia makan, anak-anak makan bangkai burung. Maka dia tanya, kenapa makan bangkai? Dia kata, kami ni orang yang darurah, tak ada makanan, kami dibolehkan makan bangkai. Maka dia cancel haji dia bagi duit dia semua kepada orang miskin tersebut. Maka dia kata, ini dalam haji. Perjalanan tu? Dalam perjalanan dah. Maka inilah haji kita.
Dia kata Allahu Akbar. Sebab haji ni sebenarnya ada maqasid yang lebih besar daripada tawaf, iaitu menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ada mungkin setengah pandangan di kalangan orang kita dan juga umat Islam, kan nama Mekah, Madinah, Arafah, Mina, Muzdalifah ni tanah-tanah haram. Betul. Tanah yang diberkati. Betul. Apa nak takut dengan pandemik COVID-19? Kalau Tuhan dah janji ini kawasan karamah, kawasan yang diberkati, pastinya jaminan Allah itu lebih besar daripada kuasa makhluk atau seperti manusia, seperti juga makhluk pandemik COVID-19. Itu maha suci Allah yang menjadikan alam ini ada dua undang-undang. Satu undang-undang syariah, satu undang-undang alam. So undang-undang syariah mesti bertepatan dengan alam. Apabila alam tidak stabil, maka di sana syariah pun dia kata jangan buat benda tu. Seperti mana dalam kitab fiqh, kalaulah kita naik kapal, ombak beradu, ombak kuat, maka ketika itu haji gugur. Apatah lagi ini melibatkan keselamatan am, maka syarat ibadat mestilah dipanggil sebagai mastata'tum. Fa'tu minhum mastata'tum. Apabila ibadat mendatangkan kemudaratan, maka ibadat itu terhalang sehingga selamat kita punya nyawa kita. Sebab itu dalam falsafah dalam hadis yang dhaif dan juga mauquf daripada Umar bin Khattab, dia kata apa kepada Kaabah? Kamu sangat mulia Kaabah, tetapi kehormatan mukmin a'zamu hormatan 'indallah, lebih mulia daripada Kaabah. So penjagaan nyawa itu lebih besar daripada penjagaan ibadat. Jadi naratif mengatakan walaupun bumi ini berkat, bumi haram, barakat adalah datang daripada Allah dan benda itu maknawi. Penyakit benda yang kita nampak. So kena bezakan di antara barakat dengan penyakit. Sebab itu orang kena beza di antara, contoh kita kata dalam berniaga ada barakat, maknanya kita guna duit cukup, hidup pun halal. Dan di sana ada keuntungan. Takwa memberkati perniagaan. Usaha menambahkan keuntungan. Takwa tak menambahkan keuntungan. Ramai orang salah faham. Letak ayat wa may yaj'alillah taqillah yaj'al makhraja. Letak ramai dia panggil ayat 1000 dinar dengan harapan dapat untung. Tidak, untung tidak akan berlaku dengan takwa. Takwa memberkati keuntungan. Keuntungan daripada perniagaan, daripada kita berusaha. So ini undang-undang yang Allah Taala buat. So takwa sedikit pun tidak memberi kesan kepada penyakit. Bahkan Rasulullah pun sakit di penghujung hidup dia. Sedangkan badan yang paling mulia, tempat yang paling mulia, tanah yang ada jasad Rasulullah pun ada sakit. So kena faham undang-undang ni, sebab ramai orang campur adukkan tempat berkat tak diterima penyakit. Bahkan dalam hadis yang sahih yang kata Madinah tidak ditimpa taun, hanya penyakit taun saja kata ulama. Adapun virus ni masuk ke Madinah. Allahu Akbar, ini yang kita kena faham. Tetapi ini juga sudah dibuktikan dalam sejarah haji. Betul. Ini bukan pertama kali pandemik melalui orang kata pun musim haji. Dia dulu ada peperangan sampai dibunuh. Sedangkan orang salah faham, dia baca ayat Quran, wa man dakhalahu kana amina. Siapa masuk Mekah akan aman. Ayat itu bukan maksud macam tu, bukan maksud literal macam tu. Ayat itu bermaksud siapa masuk Mekah wajib amankan Mekah. Bukan masuk Mekah ni aman. Kita pergi Mekah haji kena macam-macam, kena curi lah, kena dalam saya pun kena tipu. Dalam Kaabah pun pusing, tawaf pun kena tipu. Ya, kena tipu. Jadi orang banyak salah faham. Ayat itu bukan menerangkan siapa masuk Mekah aman. Tidak, ayat itu masuk ulama kata itu maksud literal, Ustaz. Literal. Maksud daripada ayat itu siapa-siapa yang masuk Mekah kena amankan Mekah. So kita sekarang ni tengah mengamankan Mekah daripada jangkitan penyakit. Itu maksudnya. Cuba Ustaz imbau sedikit orang kata pun peristiwa pandemik taun sebelum-sebelum ini yang pernah menyebabkan haji tidak dibenarkan oleh. Saya tidak pasti di Mekah itu saya tidak. Tapi pernah berlaku di negara Syam. Di mana berlakunya taun yang mana telah menutup semua masjid di Syria, Syam. Syria. Ya. Bukan kata ni semua ibadat tidak dibenarkan. Kerana dia berlaku wabak am, bukan wabak khusus. Dan yang kita bimbang, corona ni lebih bijak daripada taun. Dia lebih bijak daripada penyakit-penyakit yang lain. Sebab kalau ada corona dalam bilik kita ni, seorang kena, semua boleh kena. Dia tak macam virus yang lain. Mungkin ada 50 orang, 3-4 orang kena. Tapi yang ni semua orang boleh kena. Sebab itu kita melihat semua ulama bersepakat dalam isu ini. Kerana menyelamatkan nyawa untuk masa depan Mekah dan masa depan Madinah, kita tangguh dahulu, dan penangguhan ini merupakan ibadat. Sebab itu dalam kaedah syarak, di antara kewajipan kita menangguhkan ibadat.
Itu di antara kaedah yang perlu. Tapi bukan menangguh selama-lamanya. Ya. Hanya sementara waktu. Macam sembahyang Jumaat lah. Ya. Kalau kita tak tangguh itu, kita tak dapat rasa nikmat Jumaat. Siapa yang dah pergi sembahyang Jumaat, Oh, rasa seronoknya, ya, subhanallah. Saya pun rasa, sedap Dah juga. lepas 100 hari ni. Sedap juga dia khutbah. Dulu tidur. Sedap. Dapat spot tu, alhamdulillah. Ya Allah, berdoa pun lain. Berdoa. Ya Allah, dulu pun habis-habis. Ambil take for granted lah. Ya, balik macam tu lah. Ya. Ada orang bertamu derma sikit balik. Tak rasa feeling. Mungkin Allah nak bagi kita feeling rasa baru. Saya masuk masjid itu, subhanallah. Oh, datang awal ya. Oh, seronok datang Satu awal jam. pula. Ya. Awak yang rasa seronok nak berdoa. Yang itu di antara mungkin Allah Ta'ala tengok kita dah lemah, kita dah bosan, Allah nak pulihkan balik hubungan dengan dia. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Betul. Bagi kita umat Islam, inilah masa kita muhasabah. Tetapi bagi negara Arab Saudi, ini tuan rumah, penjaga dua tanah haram. Lagi. Bayangkanlah berapa sejak awal tahun ini umrah tidak dibenarkan. Betul. Haji pula, pendapatan mereka berbilion dolar Betul. Amerika hilang. Oh, hilang. Bayangkan rakyat mereka juga hilang punca pendapatan. Sangat. Hotel besar-besar Sangat. tak ada orang. Sangat. Peniaga tak ada orang yang akan membeli Betul, dan sebagainya. Tidak dibenarkan. Jadi cuba kita faham hikmah kepada orang yang terkesan ini di Arab Saudi, Ustaz. Di sinilah kita menunjukkan bahawa umat Islam umat yang saling tolong-menolong. Mana-mana negara yang mempunyai kewangan yang lebih, bantulah. Sebab ini kita katakan umat Islam walaupun dipisahkan dengan geografi, hakikat kita umat yang satu. Kita tidak dipisahkan dengan geografi sebenarnya. Kita sebenarnya zakat saja kita mengikuti trilion. Kita nak kata nak kayakan semula tidak boleh, tapi kita membantu peniaga-peniaga. Sebab tu kita tengok di Malaysia saja alhamdulillah pusat-pusat zakat sampai kadang-kadang kering dah. Ya. Kutip balik kita Inilah pun, masanya. Ya, Belanja. duit kerajaan pun belanja begitu banyak dan kita minta insya-Allah banyak lagi sebab ramai yang tidak ada kerja. So Arab Saudi begitu. Kita minta negara-negara yang kaya. Bukan setakat negara Islam saja. Ya. Negara-negara bukan Islam pun boleh tolong. Sebab kita punya konsep kita adalah kemanusiaan. Sebab itu kita melihat bila berlaku macam ni, rupa-rupanya manusia ni betul kata Rasulullah. Kullukum li Adam wa Adam min turab. Semua kamu daripada Adam. Baik orang Islam, baik bukan Islam daripada Adam. Kamu tolonglah siapa yang susah. Jadi di sini kita menggambarkan bahawasanya keegoan kita dahulu mungkin kita tak pandang negara miskin, kita tak pandang. Rupa-rupanya Allah boleh cabut kekayaan dalam masa yang singkat saja. Sekelip mata. Sekelip mata saja. Siapa yang tidak melihat kekayaan Saudi trilion dan seumpama dengan boleh jatuh dengan sekejap saja. Ini pengajaran kepada semua orang supaya kita sentiasa berada dalam jamaah kita sebagai umat Islam, tolong menolong di waktu susah dan senang, dan kenali Allah waktu senang. Allah Taala akan ingat kita masa susah. Di sini kita mewajibkan semua orang ada lebihan wang kita tabungkan, kita dermakan supaya orang miskin termasuk di Saudi dan seumpamanya kita tahu. Saya adik-beradik saya di sana pun ada. Ya. Tapi saya pun tak tahu apa khabar mereka. Sebab dulu adik-beradik saya dulu dia punya tok saudara saya ada di kawasan Masjidil Haram di bukit. Bukit apa tu? Dia bukit belakang tu. Ya. Sekarang ni depa diberi wang, rumah untung depa duduk di luar Mekah. Maknanya mereka pun mengalami benda yang sama. Tapi kita pun tak ada hubungan apa, tapi nak menunjukkan di sana kehidupan yang mungkin dulu tidak pernah tergambar kesusahan, tapi kalau kita tidak ada wang untuk bantu mereka, doa yang kita hulurkan kepada mereka kerana mereka telah menjaga al-Baitillah ataupun Baitillahil Haram sekian lama. Maka kita mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala bangkitkan ekonomi mereka dengan barakat Nabi Ibrahim alaihissalam, insya-Allah. Ustaz Fawaz, dalam kita mengimbau peristiwa wukuf di Arafah, ketika ini kalau kita lihat kemeriahnya, hebatnya Arafah sebelum ini, tetapi bagi umat Islam juga, apa yang sepatutnya didoakan pada ketika ini, pada malam ini, pada hari ini? Saya rasa yang paling terbaik doa semoga Allah Taala angkat semua bala daripada kita. Tak ada doa yang paling terbaik adalah mendoakan rakan-rakan kita an dhahril ghaib, untuk Allah Taala berikan kekuatan kepada mereka dan ampunkan dosa kita. Sebab kita tak tahu sebenarnya dosa kita ni mungkin dia jadi tarakum. Tarakum ni maksudnya berhimpun lama sangat. Ya. Dah lama sangat dia jadi macam tu. Walaupun sebagian orang tidak beriman dengan konsep ini, tapi sebenarnya itu hakikat yang tidak boleh kita pertikaikan. Dosa ni bukan hanya melibatkan tinggal sembahyang, tapi melibatkan kerukunan hubungan manusia. Mungkin saya tidak pedulikan jiran, saya tidak pedulikan orang lain. Itu juga termasuk dalam dosa-dosa yang disebut sebagai dosa masyarakat. Sebab itu Tuhan kata jalan yang paling pintas ke syurga Allah Taala membantu orang. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang menginfakkan hartanya pada waktu senang dan susah.
So kita sekarang kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, angkat ke semua benda ini dengan kita mengakui dosa kita. Kita harap semua umat Islam bersatu walaupun berbeza pandangan, kerana waktu ni waktu yang getir, kerana bila terjejas sampai saya dengar kerajaan kata apa, kalau berlaku lagi PKP kita akan kehilangan satu hari 2 bilion. Subhanallah. 2 bilion tu saya tak tergambar lah. Kalau himpun dalam kita punya studio ni tak tahulah, tenggelam kita ni. Melimpah 2 bilion. Jadi kita tengok betapa nikmat aman dan kesihatan. Jadi ini yang saya katakan, doa perlu kepada doa yang bau. Doa perpaduan. Doa kepada kebaikan orang lain. Bukan, dulu mungkin kita hanya berdoa kepada kaum keluarga kita. Ya Allah, keluarga kita saja. Negara kita saja. Tak. Ubah doa kepada semua umat Islam dan semua seluruh manusia, insya-Allah. Akhir sekali untuk episod ini, Ustaz, Hari Wukuf. Kita juga melihat umat Islam di Malaysia diberi peluang. Sedikit nikmat yang dilonggarkan. Betul. Boleh pulang ke kampung. Boleh buat korban walaupun SOP-nya ketat. Betul. Jadi kenapa kita ambil peluang ini, tetapi dalam masa yang sama kita perlu berjaga-jaga. Ini normal baru. Ini merupakan norma yang kita kena terima dan kita anggap sebagai patuhan syariat. Kerana patuhan kepada pemimpin yang mana tidak bercanggah dengan syariat merupakan ketaatan yang wajib. Dan saya harap semua orang patuh SOP. Sebab kalau seorang tak patuh, dia akan efek semua. Dan kita dah tengok ada gelombang kedua dah ni. Ya, ini kita bimbang. Saya tulis dalam saya punya FB saya. Saya katakan apabila kita sengaja melanggar, hukumnya dosa besar. Kerana dia bukan macam jangkitan penyakit yang lain. Kalau HIV seorang je kena. Ya. Tapi yang ni bukan seorang ni. Kalau satu kampung kluster. Nak cari dia merebak pula. Tapi kalau siapa cuai pun termasuk dosa juga. Jadi melibatkan sengaja dan kecuaian. Undang-undang manusia RM1,000 kalau ditangkap. Undang-undang akhirat lebih pedih. Kerana kita cuai dan tidak menghargai nyawa sahabat kita. Jadi semua kita minta Tok Penghulu, Tok Imam ataupun orang kampung patuhi SOP, pakai mask, mesti hand sanitizer mesti ada, penjarakan sosial, kesemuanya itu adalah hukum syar'i yang mana kita menghormati nyawa seseorang. Apabila kita gagal mematuhi ini, sebab saya dengar daripada pengarah Datuk Isham, dia kata apa? Kita tak ada vaksin. Yang vaksin kita adalah social distancing. Dan itulah kewajipan. Macam mana kita wajib ambil vaksin, begitu kita akan ada penjarakan sosial. Tidak terlambat untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua umat Islam. Perbanyakkan bertakbir. Kita boleh bertakbir sampai Hari Raya Tasyrik. Dan kita banyakkan berdoa, insya-Allah. Bagi siapa yang berkorban, insya-Allah sebarkan rezeki itu kepada fuqara yang sekarang ni kita dengar makin bertambah. Penganggur dah ada 700,000, dah akan bertambah sampai 1 juta. Mungkin ada yang tak makan daging, kita sebarkan daging itu, insya-Allah. Sekian dahulu. Okey, terima kasih Ustaz Fawaz Fadil untuk malam wukuf ini. Dan esok kita akan meraihkan Idul Adha, dan siapa yang diberi kesempatan untuk tunaikan solat Idul Adha, pergilah. Mereka yang dah terlambat ataupun nama tak boleh dah register masjid-masjid yang tertentu, tak apalah, kita buat di rumah. Buat macam raya puasa itu, berkhutbah dan sebagainya. Jadi ikut syariat, ikut hukum, ikut undang-undang yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Jumpa lagi dalam agenda awal ini. Selamat Idul Adha. Maaf zahir batin, kita jumpa lagi.